Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. You all dah rehat untuk lunch ke? Okay, so masuk dulu. Syifa tak start lagi. So masuk dulu. Hai. Hai Fas. Siapa yang tengok live ni boleh say hi dulu tak? Say hi dulu dengan Syifa. Siapa yang ada? Hai. Masuklah dulu, masuk. Okay, so untuk lunch break ni, Syifa just nak share ada 9 cara berniaga yang salah. Mungkin dalam kalangan kita sekarang ni tengah struggle nak cuba buat bisnes. Kita dalam proses recover, baru nak bina balik bisnes. Masa PKP hari tu tak boleh nak bisnes okey sangat, so kita baru nak recover ni maksudnya dalam proses nak mula balik bisnes, macam dalam proses nak aktifkan balik kita punya bisnes. Okey, tapi sebelum kita nak buat sesuatu, elok rasanya untuk kita buat research dulu, untuk kita kaji dulu apa yang betul aku perlu buat, apa yang salah aku jangan buat. So kita kena research dulu supaya kita boleh kurangkan mistake, kita boleh kurangkan pelanggaran dinding. Macam tu. Okay, so ada 9 cara berniaga yang salah. So ada tak yang nak tahu apa 9 cara tu? Apa 9 cara yang salah tu, Syifa? Ada yang nak tahu tak? Hai Aim. Kalau ramai yang nak tahu, so Syifa nak share dekat sini, dekat live ni, untuk kita sama-sama belajar. Syifa pun masih belajar lagi. Okay, tapi kita bila ada mentor yang hebat, yang selalu guide kita, yang selalu bimbing kita, insya-Allah lagi mudah kita nak berjaya. Hai Wani, hai Haura, hai Nurhuda. Wani kata budak sekolah, bukan ni orang tua dah ni, tubuh je kecil. Tubuh je kecil, tapi sebenarnya dah tua. Okay, so cara yang pertama yang salah bila kita nak berniaga ialah kita mulakan bisnes tu dengan modal yang besar, sampai sanggup nak buat pinjaman, sampai sanggup nak meminjam, sampai sanggup nak berhutang, ada pinjam dengan along semata-mata nak buat bisnes. Okey, bila kita nak buat bisnes, guna modal yang kita ada. Gunakan apa yang ada dekat tangan. Kalau dekat tangan kita ada RM10, maka kita gunalah RM10 tu dan kembangkan dia. Jangan kita gunakan RM10, guna habis. Yang tu tak boleh lah. So kita gunakan modal yang kita ada untuk kembangkan lagi duit tu, untuk rollingkan lagi, supaya kita boleh buat bisnes dalam masa yang lama. Maksudnya kita boleh sustain bisnes kita. Yang tu yang pertama. Iaitu apa yang salah ialah kita mula berniaga dengan modal yang besar. So yang kedua pula ialah kita mulakan bisnes, kita berniaga menggunakan produk ciptaan kita sendiri, tanpa kita buat marketing, tanpa kita testing. So yang tu menyebabkan kita nak grow tu jadi lambat. Sebab kita nak kena cari testimoni dulu, kita nak recognition, kita nak brandingkan dulu. So yang tu melambatkan. So apa cara kita nak mula bisnes? Cara yang betul macam mana? Okey, sebenarnya nak buat produk sendiri tu tak salah. Bukan salah lah, tak salah sebenarnya. Tapi make sure sebelum kita nak launching kita punya produk, kita dah ada marketing, kita dah ada strategi, kita dah buat research, barulah kita nak hit target tu, kita nak berjaya tu jadi singkat, jadi cepat. Okey, tapi ada cara yang lagi cepat untuk orang yang baru nak mula bisnes, iaitu jadi dropship. Okey, dropship dah lah free. Okey, lepas tu ada coaching lagi daripada founder, lepas tu ada support lagi. So bila kita buat dropship orang lain, peluang kita nak berjaya, nak ada duit, nak ada simpanan kita sebelum kita buat bisnes kita sendiri, itu lebih pantas, itu lebih cepat. Hai Rusma, hai Hanan.
Hai Aini. Okay, so sekarang ni kita punya live ialah saya bercerita tentang 9 cara yang salah untuk kita berniaga, untuk kita memulakan perniagaan. Okay, yang pertama yang saya sebut tadi ialah kita mula berbisnes dengan modal yang besar. Okay, yang kedua, kita mula berniaga dengan produk ciptaan kita sendiri. So yang ketiga, kita mula dengan sewa kedai yang besar-besar. It's okay sebenarnya kalau kita bermula daripada rumah. Okay, bermula daripada rumah tanpa kita perlu bayar sewa. Maksudnya kalau kita duduk dengan family, mak ayah kita, so kita tak perlu bayar sewa. So kita bermula daripada rumah, tak ada masalah. Bukan menjatuhkan martabat pun kalau kita berniaga daripada rumah. Macam saya pun, macam Syifa sendiri pun start daripada rumah. Okay, daripada rumah, daripada universiti. Lepas tu baru pergi kepada rumah sewa. Lepas tu baru pergi kepada kedai. Dia pelan-pelan, perlahan-perlahan. Kita tak boleh nak laju sangat, kita tak boleh nak speed sangat. Okay, kalau kita terus baru nak buat bisnes, terus ambil sewa kedai yang 2 tingkat, yang besar, lepas tu yang dah renovate, full renovation, macam mana kita nak rolling modal, macam mana kita nak sustain daripada bisnes kita. Kita kena faham bahawa bisnes ni ialah sesuatu benda yang kita tak boleh jangka. Dia ada naik, dia ada turun. So untuk kita lebih bersedia dalam bisnes ni, kita memerlukan cash flow yang baik, duit yang baik. Maksudnya kita ada kewangan yang kukuh. Okay, so yang seterusnya ialah kita berniaga, contoh dengan adik-beradik ataupun dengan suami isteri, tapi tak ada kefahaman, asyik gaduh je. Saya nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak setuju, nak buat tu kena bincang dulu, yang ni saya tak setuju, yang ni macam ni. So kita tak boleh nak grow sebab kita tak align. Maksudnya kita tak ada kesefahaman, kita tak selari. Kita nak yang lain, kita punya partner nak yang lain. Tak kisahlah adik-beradik ke, rakan kongsi ke, suami isteri ke. So untuk kita bisnes, untuk kalau nak grow, mestilah kena ada persefahaman antara partner yang kita buat bisnes tu. Barulah bisnes tu boleh grow, boleh bump dengan cepat. Okay, so pastikan bila kita nak buat bisnes tu, kalau kita dah rasa kita ni jenis tak boleh dengan orang, suka ikut kepala sendiri, baik kita buat seorang-seorang je. Tak payah nak partner-partner sangat lah. Macam tu. Tapi kalau kita jenis okay, orang yang jenis toleransi, aku boleh je bertolak ansur, aku boleh je bagi pendapat, dia boleh terima pendapat aku. So okay, go on, boleh je partner, tak ada masalah. Okay, so yang seterusnya, suka buat pinjaman. Nampak bisnes okey sikit, pinjam. Nampak bisnes okey sikit, pinjam. Jangan biasakan diri kita dengan pinjaman. Sebabnya bila kita selalu bergantung harap pada orang lain, kita tak akan rasa nak guna potensi diri kita tu yang sebenarnya. Kita tak congkilkan apa kita punya kelebihan. Sebab baru je kita terdesak, kita dah cari orang. Baru je kita terdesak, kita dah cari orang. Kelebihan diri kita yang terpendam tu, dia tak dapat nak keluar. Okey, contoh pasir, sebelum dia nak jadi mutiara, dia memang ditekan dengan sangat hebat dekat bahagian atas, dengan panas, dengan pressure. Okey, barulah dia jadi mutiara. Sama juga benih yang baik. Benih yang baik tertanam dalam pasir, dia nak keluar daripada benih tu, dia pun dah melalui satu fasa yang sangat susah. Okey, bila dah tumbuh dia punya pucuk, dia nak kena keluar daun. Yang tu semua struggle phase. Bila kita dah melalui struggle phase yang sangat kerap, kita akan menjadi lebih baik. Kita akan lebih kita akan improve diri kita. Kita akan jadi seseorang yang sangat bernilai, menjadi seseorang yang sangat berharga bila kita hidup dalam pressure. Okay, sebenarnya pressure ni bagus sebab dia akan menjadikan kita seseorang yang lebih baik. Sebab itulah di selepas ujian akan ada pelangi. Sebab ni lah
Nak menjadi seseorang yang bagus, seseorang yang baik, dia mesti melalui satu proses. Tak ada. Tak kunci. Tak ya. Kunci. Okay, sorry ya. Lepas tu tak fokus pada satu bisnes. Asyik nak lompat-lompat bisnes. Buat satu bisnes, lepas tu nak pergi pada bisnes yang lain pula. Dia tak boleh macam tu. Kalau kita dah buat satu bisnes, kita fokus pada satu bisnes sahaja. Kita jangan lompat-lompat. Sekejap saya nak buat nursery. Okay, saya suka pokok-pokok, saya nak buat nursery. Sekejap saya nak buat nikab. Saya suka nikab, saya nak jahit nikab, nak buat nikab. Okay. Saya nak buat roti canai pula. Saya suka makan roti canai. Nak buat roti canai. Lepas duduk buat roti canai, okay, saya nak buat emas. Sekarang ni semua orang nak pakai emas. Jadi saya rasa ini ialah potensi niaga saya untuk saya buat emas. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh lompat-lompat. Macam mana kita nak mahir dalam satu-satu bisnes kalau kita asyik lompat-lompat? Kita kena buat sesuatu, kita kena fokus, kita kena betul-betul tahu tentang kita punya produk. Kalau kita jenis buat fabric, pastikan kita buat fabric sahaja. Kalau kita nak buat baju kurung, kita fokus pada baju kurung sahaja. Kalau kita nak buat French jilbab, fokus pada French jilbab sahaja. Kalau kita nak buat kek, bakery, fokus pada kek bakery sahaja. Sebab setiap bisnes yang kita buat, kalau lain bidang, kita akan invest lain duit dia. Kalau setiap kali kita tukar, sekejap nak jahit nikab, so kena beli mesin, beli benang, semua tu kan. Sekejap nak buka nursery, so kena cari pokok. Semua tu adalah duit dan kita selalu akan membuat pembaziran. Pembaziran akan menyebabkan duit kita tak kuat, duit kita tak kukuh. Okay, so yang seterusnya ialah simpan duit bisnes dalam akaun peribadi. Seolah-olah duit bisnes tu duit kita. Kita yang rompak duit kita sendiri. Kita yang ambil duit kita sendiri. Tak apalah, ni duit aku. Duit aku. Sebenarnya duit aku tu hanya gaji kita. Yang lain tu adalah untuk kita punya bisnes. Macam mana nak rolling, untuk bahagian marketing, untuk bayar staff. Duit kita ialah duit gaji sahaja. Selain daripada duit gaji, bukan duit kita tapi duit untuk bisnes. Okay, kena asingkan duit. Duit untuk bisnes, letak account saving. Untuk duit untuk bisnes, letak dalam account bisnes. Duit untuk pakai sendiri, saving kita sendiri, letak dalam account saving. Kena asingkan duit dalam account yang asing juga. Okay, yang seterusnya ialah benarkan hutang dengan customer. Kita tak boleh ajar customer untuk berhutang. Bila kita ajar customer untuk berhutang, customer akan selalu berhutang dengan kita. So dia dah dapat barang tapi dia tak payah balik kita. Macam mana kita nak rolling? Okay, so itu situasi yang sebenarnya. So saya dah sebut 9 cara berniaga yang salah. So yang mana yang kita boleh ikut, yang ada input yang betul, yang kena dengan jiwa kita, so boleh ambil benda tu. So kalau you all rasa macam tak setuju dengan Syifa, ada idea lain, saya macam ni, so boleh je share. Tak ada masalah untuk Syifa share. Okay, untuk kita sharing-sharing. Sebab Syifa pun masih dalam belajar lagi. Atau pakai earphone. Sebab dudukan kereta ni, sekarang ni butik kita tengah renovation. Tambah office dengan bilik tukar baju. Bilik tukar baju orang panggil apa? Okay, tengah buat pasal, satu lagi tengah buat store, tapi belum siap lagi lah. So orang Kota Tinggi yang nak dapatkan French jilbab, boleh je datang walk in dekat butik Ashifa, Jalan Niaga 14, butik Syifa nombor 19. So sebenarnya sekarang ni kita tengah buat pengambilan dropship juga. Dropship kita free sahaja. Sebelum ni kita ada yuran, tapi sekarang kita buat free sebab kita nak ajak ramai lagi wanita, okay, terutamanya wanita lah, untuk jana income daripada rumah, okay, dengan French jilbab. Okay, bila kita pakai French jilbab, kita rasa kita dah tutup aurat.
adakah kita dah lepas? Sebenarnya kita still lagi tak lepas. Sebab selagi ada wanita yang tak tutup aurat, selagi itulah kita ada tanggungjawab yang kita kena buat, yang kita kena galas. Iaitu kita kena pastikan wanita yang lain tutup aurat macam kita juga. Takkanlah kita nak masuk syurga kita je. Yang lain nanti akan tarik tangan kita. Kenapa tak bawa dia bersama? Kenapa tak ajak dia, tak tunjuk dia ini pakaian yang sebenarnya untuk pakai bila keluar. Okay, bila keluar, bila kita nak solat, nak pergi umrah, nak pergi haji, so boleh pakai French jilbab ni. Sebenarnya Syifa punya konsep sekarang ni, Syifa nak didik customer untuk pakai French jilbab sebagai pakaian harian, untuk kita pakai hari-hari. Hari-hari kita nak pergi kedai ke, kita nak pergi belajar ke, kita nak pergi umrah haji ke, kita nak pergi taman ke, kita pakai French jilbab. Sebab French jilbab ni memudahkan, dah dijahit bersambung dengan bahagian tudung, dengan bahagian nikab. Dan bila kita pakai, dia jimat masa, tak melekat dekat badan. Sangat best. Okay, so terima kasih yang tengok video live Syifa. Yang mana yang boleh share learning point, boleh share learning point nanti dekat Syifa punya wall. Nanti Syifa akan approve dan Syifa nak bagi hadiah. Okay, nak bagi friends jilbab untuk yang siapa yang sudi share dekat Syifa. Okay, pastikan you all share learning point. Nanti Syifa akan bagi hadiah. Syifa akan pilih siapa yang share learning point yang paling best sekali, Syifa nak bagi hadiah friends jilbab. Okay, terima kasih banyak-banyak yang dah tengok video live ni. Assalamualaikum. Bye.